Bab orang-orang lelaki memberi salam kepada orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan memberi salam kepada orang-orang lelaki. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal, katanya, dulu kami suka dengan hari Jumaat, yakni dengan kedatangan hari Jumaat. Saya bertanya kenapa? Sahal berkata, kanat ajuz lana, ada seorang perempuan tua, dia menghantar orang pergi ke Buda'ah. Ibnu Maslamah berkata, perawi ini Abdullah bin Maslamah berkata, Buda'ah itu di tempat itu ada kebun tamar, kebun tamar di Madinah. Fata'khudhu min usulis silq, dia mengambil ubi gula di situ dan dimasukkan ke dalam periuk, kemudian dikisarnya biji bali. Apabila kami selesai bersembahyang jemaat, kami pulang dan memberi salam kepadanya. Dia pun mengidangkan kepada kami apa yang dibuatnya itu. Kerana itulah kami suka. Dan kami tidak tidur tengah hari dan tidak makan tengah hari kecuali selepas Jumaat. Ini pada hari Jumaat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, wahai Aisyah, ini Jibril memberi salam kepadamu, berkirim salam kepadamu. Qalat, Aisyah berkata, aku pun mengucapkan wa alaihi salam wa rahmatullah. Engkau nampak apa yang kami tak nampak. Maksud beliau Rasulullah, yakni yang nampak. Tabahu Shu'aib, dia berkata Yunus dan Nu'man, berkata dari Zuhri, diambilnya dari Zuhri, ada tambahan wa barakatuh, ini dalam jawapan Aisyah itu, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bab apabila seseorang berkata, siapa itu? Dia menjawab, saya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, saya pergi kepada Nabi SAW kerana hutang yang ditanggung oleh ayah saya. Saya pun dafa'atul bab, menolak pintu, ataupun dalam setengah riwayatnya saya mengetuk pintu. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa itu? Saya menjawab, saya. Nabi SAW pun berkata, saya. Semacam dia tidak menyukainya. Ini bab orang yang menjawab salam dengan mengatakan alaikassalam. Aisyah berkata wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi SAW menceritakan bahawa malaikat menjawab salam Adam, assalamu alayka wa rahmatullah. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah bahawa ada seorang lelaki masuk ke dalam masjid. Ketika itu Rasulullah sedang duduk di penjuru masjid. Dia pun bersembahyang. Kemudian dia datang memberi salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW berkata kepadanya, waalaikumsalam, pergi kembali semula bersembahyang, kerana engkau belum lagi bersembahyang tu. Orang itu pun pergi lalu bersembahyang, kemudian datang memberi salam kepada Nabi. Nabi SAW menjawab, waalaikumsalam, pergi semula, sembahyang semula, engkau belum sembahyang lagi. Orang itu pun pergi, dia pun datang lagi. Maka orang itu pun kata pada kali yang kedua ataupun pada kali selepasnya, yakni kali yang ketiga lah, alimni, ajarkan daku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, apabila engkau bangun untuk bersembahyang, yakni apabila engkau hendak bersembahyang, maka sempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir, kemudian bacalah mana-mana Al-Quran yang mudah kepadamu. Kemudian rokok sehingga engkau tenang dalam keadaan rokok itu. Sehingga engkau bertumakninah dalam keadaan rokok. Kemudian engkau angkat kepala sehingga berdiri betul. Kemudian engkau sujud sehingga engkau tetap dalam keadaan bersujud itu. Yani engkau bertumakninah dalam keadaan sujud. Kemudian engkau angkat
kepala itu sehingga engkau tetap duduk. Kemudian engkau bersujud sehingga engkau tetap sujud. Kemudian engkau angkat kepala sehingga engkau tetap duduk. Kemudian lakukanlah begitu dalam sembahyangmu, dalam semua sembahyangmu. Abu Usama berkata dalam riwayatnya pada kali yang terakhir, hatta tastawiya qa'iman, bukan hatta tatma'inna jalisan, tetapi hatta tastawiya qa'iman, sehingga engkau berdiri tegak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian engkau angkat kepala dan duduk dengan tetap. Babun idza qala fulanun, bab apabila seseorang berkata si fulan berkirim salam kepada engkau. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, Jibril mengirim salam, berkirim salam kepada engkau. Aisyah pun menjawab, wa alaihi salam wa rahmatullah. Bab taslim, memberi salam dalam suatu majlis yang bercampur baur di antara orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin. Ini hadis kita sudah baca dahulu. Hadis Usama bin Zaid naik gendong Nabi SAW, naik himar. Himar itu berpelana, dan di bawah Nabi SAW ada kain fadak, kain baldu dari fadak. Fadak itu nama tempat. Untuk pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah yang sakit di kalangan Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Peristiwa ini berlaku sebelum Badar, peristiwa Badar. Sampai Rasulullah SAW lalu dalam satu kumpulan orang muslimin dan orang-orang musyrikin, penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Di kalangan mereka ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam majlis itu ada juga Abdullah bin Rawahah. Bila majlis itu berdebu, kerana debu kenderaan ataupun himar yang datang itu, Abdullah bin Ubay pun menutup hidungnya dengan kain selimut, dengan selendangnya. Kemudian dia berkata, jangan engkau bangkitkan debu, jangan kamu bangkitkan debu. Wasallama alaihim, Nabi SAW pun memberi salam kepada mereka. Kemudian berdiri, berhenti, lalu turun. Nabi SAW berdakwah mereka kepada Allah dan baca Al-Quran di hadapan mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul belum berkata, saudara, kata dia, ayyuhal mar'u, saudara, la ahsana min hadha, tidak ada yang lebih baik dari ajaran engkau ini. Jika apa yang engkau ajarkan ini, jika apa yang engkau bawakan ini benar, kalaupun betul begitu, janganlah engkau ganggu kami dalam majlis kami. Pergilah balik ke rumah engkau. Sesiapa yang datang kepadamu di kalangan kami, maka engkau berceritalah kepadanya. Ibnu Rawahah berkata, datanglah ke majlis kami, ke majlis-majlis kami, kerana kami suka dengar ajaran engkau itu. Pada ketika itu bermaki-makianlah orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin dan Yahudi, hingga hampir mereka itu menerkam satu sama lain. Nabi SAW terus menenangkan mereka, kemudian naik kenderaannya hingga pergi menemui Sa'ad bin Ubadah. Nabi SAW pun berkata, hai Sa'ad, kau tak dengarkah apa yang dikatakan oleh Abu Hubab? Maksud beliau dengan Abu Hubab itu Abdullah bin Ubay. Dia telah berkata begini-begini. Sa'ad bin Ubadah pun berkata, maafkanlah dia wahai Rasulullah, dan isfah, ampunkanlah dia. Wallah, demi Allah, sesungguhnya Allah telah pun memberikan kepada engkau apa yang telah diberinya. Sebenarnya penduduk di sini telah pun bersetuju untuk memakaikan mahkota di kepalanya, ataupun memakaikan serban di kepala dia. Bila Allah SWT menolak perkara itu dengan kebenaran yang telah diberikannya kepada engkau,